Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita berjumpa lagi dah, hari Isnin. Kita akan sambung lagi PDPR kita dalam subjek sains sosial. Jadi pada minggu lepas kita dah belajar cara-cara mengawet makanan dan beberapa orang murid telah berjaya melaksanakan tugasan yang cikgu bagi, iaitu membuat jeruk buah betik. Jadi ada 3 orang pelajar yang berjaya menyiapkan tugasan cikgu tu. Jadi cikgu ucapkan tahniah dan terima kasih kerana berusaha buat aktiviti tersebut. Okey, dah rasa belum? Dah makan? Mesti sedap kan, manis. Jeruk buah ni manis. Okey. Kalau simpan dalam peti sejuk lagi sedap. Makan sejuk-sejuk. Okey, baik. Hari ni kita sambung lagi. Masih dalam topik pengawetan, tapi kita masuk tajuk tarikh luput makanan. Okey, tarikh luput. Apa ni tarikh luput? Yang orang panggil expired date tu. Expired date. Biasa dah dekat pembungkus makanan ada tulis EXP. Itu nama pendek dia. Tapi nama panjang dia expired. Awak boleh lah tengok bungkus-bungkus makanan, tengok dia tulis EXP tu apa. Okey. Kita tengok dalam ni, tarikh luput makanan. Makanan yang diawet mempunyai tarikh luput, iaitu tarikh akhir tempoh hayat penyimpanan makanan tersebut. Okey, tengok contoh tarikh luput makanan. Okey, yang ni dekat plastik makanan. Nampak tu, EXP. 2 bulan 3 2018. Ni maksudnya ni dah expired lama lah. Expired dah 18, 19, 21. Dah 3 tahun lepas dah expired. Ni kalau kat kotak, ni contoh kotak susu. Dia tulis guna sebelum. Ni kalau ada yang dalam bahasa Melayu, dia tulis guna sebelum ataupun baik sebelum. Ni baik sebelum, best before. Okay, ni EXP, expired. Guna sebelum ataupun use before. Yang ni baik sebelum ataupun best before. Ni semua adalah tarikh luput makanan. Apa tu tarikh luput? Tarikh luput ialah satu tarikh di mana makanan tersebut tidak lagi boleh dipakai ataupun tidak lagi boleh dimakan ataupun tidak lagi segar. Contoh macam roti, awak tengok roti kan, dekat atas tu, dekat dia punya klip atas tu ada tarikh. Tarikh dia baik sebelum. Walaupun dah lepas tarikh, roti tu masih boleh dimakan selagi tak berkulat, tapi dia sudah tidak segar. Semacam awak mula-mula beli, mungkin dia dah keras sikit ataupun mungkin bau dia dah lain sikit, tapi still boleh makan. Okey, tarikh dibuat ialah tarikh suatu. Ni tarikh dibuat. Lain pula tarikh dibuat dan tarikh luput. Ada beza ni. Tarikh dibuat. Tarikh dibuat ialah tarikh suatu produk makanan atau minuman itu dihasilkan di kilang. Tarikh luput pula adalah tempoh had makanan ataupun minuman tersebut boleh dimakan atau diminum. Okey, dekat pembungkus makanan selalunya ada 2. Okey. MFG ataupun nama penuh dia manufacturing date ataupun bahasa Melayunya tarikh dibuat. Okey. Maksudnya bila makanan tersebut dibuat. Kalau awak nampak tulis MFG tu, maksudnya makanan tersebut buat pada tarikh tersebut. Contoh kat sini 9 bulan 3 2016. Maksudnya ianya telah dibuat pada 9 bulan 3 2016. Expired date dia EXP tu 8 bulan 3 2018. Maksudnya dia dibuat pada tahun 2016 dan tarikh luput dia adalah bulan 3 2018. Itu beza dia. Okey. Jadi apa fungsi manufacturing date ni, tarikh dibuat? Jadi kalau kita pilih, kalau boleh kita tengok yang manufacturing date yang masih baru. Jadi makanan tersebut lebih segar. Makanan baru macam awak pergi kalau pergi pasar mesti nak yang fresh kan. Kalau boleh keluar ikan, kalau ikan tu keluar daripada bot, awak nak beli kalau boleh, sebab dia fresh. Bila fresh dia manis.
Kalau awak beli yang dah sejuk beku, yang dah lama tu, dah tak berapa nak fresh lah. Okey. Kenapa? Okey. Okey. Ni tengok glosari ni. EXP, expired date. Tarikh luput, di mana tarikh makanan tersebut dah tak boleh dipakai. Use by, guna sebelum. Maksudnya benda tu perlu diguna sebelum tarikh tersebut. Walaupun ianya dia katakan guna sebelum, tapi sebenarnya dia boleh lagi dimakan atau digunakan. Tapi tak berapa, orang panggil tak fresh lah, ataupun tak berapa elok. Okay. Dia masih boleh dipakai, tapi kalau expired date ni pula, maksudnya bila dah lebih tempoh tu awak kena buang je. Maksudnya makanan tu tersebut memang dah rosak. Okay, MFG ni, manufacturing date, di mana dia bermaksud tarikhnya dibuat. Okay. Okay, awak bolehlah pergi dekat dapur, kat rumah tu, awak tengoklah keluarkan makanan-makanan sama ada dalam tin, dalam botol, dalam plastik. Awak boleh tengok sendiri dia punya tarikh manufacturing date ataupun expired date, ataupun boleh cari kotak-kotak minuman. Awak boleh dah nampak apa use by, guna sebelum ataupun baik sebelum ni. Okey, kepentingan tarikh luput. Okay, kita perlu memastikan makanan yang diambil adalah selamat untuk dimakan. Tarikh luput yang dilabelkan pada produk makanan dan minuman di pasaran dapat memastikan produk tersebut masih elok dan selamat dimakan. Kita tengok perbualan dua rakan di bawah ni. Sudahkah kamu melihat tarikh luput makanan itu? Kawan dia jawab, sudah. Tarikh luput makanan penting pada kita untuk menjamin kualiti makanan tersebut. Okey. Kawan dia jawab lagi, betul tu. Tarikh luput makanan juga penting bagi memastikan makanan selamat dimakan. Okey. Kenapa pentingnya tarikh luput ni? Sebab apabila makanan tu dah dah luput, maksudnya makanan tu sama ada dah tak segar ataupun memang dah tak elok untuk dimakan. Jadi tarikh-tarikh ni mengelakkan kita daripada keracunan makanan. Apabila makanan dah tarikh luput, makanan tu dah rosak. Bila dah rosak, dia menjadi racun pada badan kita kalau kita makan. Okey. Jadi setiap kali awak pergi ke kedai nak membeli makanan ataupun barang-barang dalam tin ataupun dalam plastik, pastikan awak lihat dulu tarikh luput dia. Kalau boleh awak beli tarikh luput yang jauh lagi, yang lama lagi. Kalau macam makanan dalam tin tu, cari yang tarikh luput dia 6 bulan ke atas. Sebab apa? Makanan dalam tin biasanya awak akan simpan lama dekat rumah. Okey. Kalau ada makanan yang dah tarikh luput dekat pasar raya tu, awak jangan ambil. Okey, awak boleh bagi pada pekerja dekat pasar raya tu, bagi tahu makanan dah tarikh luput. Sepatutnya mereka tak boleh jual. Salah jual makanan dah tarikh luput ni. Okey. Okey. Jadi itu saja tajuk berkenaan kita hari ini, iaitu tarikh luput. Nanti cikgu akan bagi latihan ni lah. Okey. Di sini nanti awak tengok pembungkusan ni, awak tengok berapa tarikh luput dia, kemudian awak tulis tarikh luput dekat atas tempat kosong ni. Okey. Kita tengok sikit dia punya imbas maklumat balik. Okey. Pengawetan makanan. Tengok dia terbagi pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jenis. Okey. Ada penjerukan, pemasinan, pengeringan, penyejuk bekuan, pengetinan, pempasturan, penyejukan, penyalaian. Awak boleh tengok sinilah. Penjerukan, apa makanan yang boleh buat? Ikan, buah-buahan, daging. Pemasinan, kita boleh pakai ikan, sayuran. Lepas tu pengeringan, boleh pakai buah-buahan, sayur-sayuran, ikan. Penyejuk bekuan, ikan dan daging. Pengetinan, buah-buahan, susu. Pempasturan, susu. Penyejukan, buah-buahan, sayuran. Penyalaian, buah-buahan, daging. Ini antara contohnya lah. Sebenarnya ada banyak lagi. Lepas tu tarikh luput makanan terbagi pada 3, iaitu tarikh luput, guna sebelum dan baik sebelum. Okey. Jadi latihan yang cikgu akan bagi ni, awak tolong buat, print out dan
sama ada awak hantar balik pada cikgu, dan yang awak print out tu awak simpan, nanti kita naik sekolah tolong serah pada cikgu balik ya. Okey, sampai sini saja. Minggu depan kita akan masuk bab baru, iaitu bab Malaysia. Tak banyak dah kita punya topik. Kita ada berapa topik je lagi. Tak apa. Okey, sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.